Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Din, hos anda untuk Reset Mind, Body and Soul dibawakan oleh Bank Islam. Untuk siri ini, anda bersama dengan saya untuk mendapatkan tips dan juga pandangan daripada pakar-pakar dalam topik pilihan. Untuk kita sama-sama membina fizikal, minda dan jiwa kita. Jom reset! Bukan mudah tau nak jadi ibu bapa ni. Kalau kurang kesabaran, boleh stres dibuatnya. Tertambah dalam era gadget hari ini, anak-anak kita terdedah dengan informasi yang tak terkawal. Lebih mencabar nak kawal anak-anak kita ni yang sentiasa melekat dengan gadget. Makan gadget, mandi bawa gadget, nak tidur pun kena tengok gadget. Berbeza sangat tahu membesarkan anak-anak hari ini berbanding dengan dulu yang tanpa gadget. Sebab itulah kita nak bersama dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar, Angkasawan Negara yang akan berkongsikan tips informasi dan kaedah bagaimana nak mendidik anak-anak dengan keseronokan dan kecemerlangan. Jom saksikan. Assalamualaikum semua, saya Dr. Syekh Muzaffar. Saya Angkasawan Negara, kini berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan mempunyai 6 orang anak, Alhamdulillah, dan sedang berusaha untuk menggalakkan orang ramai lebih kepada parenting dan usaha-usaha maju jaya diri. Sekarang ni zaman moden, cara mendidik anak-anak adalah berbeza jika dibandingkan dengan cara didikan ibu bapa di kampung. Bagi saya lebihkan kepada banyak aktiviti-aktiviti seperti hands-on, seperti DIY, do it yourself, banyak melukis, menulis dan sebagainya. Saya banyakkan permainan di luar rumah, di taman contohnya, seperti bersukan, seperti berenang, seperti bermain di taman park dan sebagainya. Masa inilah kita gunakan anak-anak kita untuk belajar memasak, menjahit, gosok baju dan sebagainya. Banyak peluang masa-masa ni kita boleh gunakan bersama anak-anak, tapi yang penting ibu bapa juga harus lakukannya sendiri. Kita kena bersama-sama memastikan bahawa apa yang kita ajar pada anak-anak kita akan memberi manfaat kepada mereka. Jadi memang seronok. Okay, coming up. Yay! Memang seronok budak-budak Okey, ada beberapa tips untuk memastikan anak-anak kita tak bosan. Pertama sekali, kita kena tahu umur anak-anak kita. Bagi anak-anak saya, Natasha dan Isabella, saya banyak meluangkan masa bersama mereka untuk membaca novel-novel contohnya. Pelajari banyak benda-benda yang baru seperti membaca buku-buku kreativiti, banyak melukis, menulis. Bagi anak-anak saya, Adam dan Noah yang berumur 4 tahun, saya banyak menggunakan DIY, banyak membuat blog, banyak membuat menggunakan tangan, jari jemari dan sebagainya. Pada anak-anak saya yang masih 10 bulan contohnya Mila dan Yusuf, saya banyak menggunakan flashcards. Jadi amat penting bila kita berada di rumah, nak pastikan anak-anak tu tak bosan duduk dalam rumah. Yalah, kadang-kadang tak ada aktiviti untuk mereka merasa bosan dan mereka tak tahu nak buat apa. Jadi ibu bapa harus tahu apakah perancangan yang nak dibuat untuk anak-anak kita. Saya selalunya akan tuliskan di dalam kertas, okey, hari ini kita akan buat aktiviti-aktiviti tersebut. Kita akan melukis, kita akan membaca buku contohnya, kita akan pergi ke kolam renang contohnya. Jadi kita tuliskan pada awal lagi supaya anak-anak akan dapat memahami apa yang akan dilakukan
pada keesokan hari. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang sebenarnya boleh dilakukan bergantung kepada minat anak-anak itu sendiri. Jadi ibu bapa harus memahami perkembangan minda anak-anak tersendiri. Bagaimana perkembangan minda daripada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai ke 5 tahun. 6 tahun yang pertama amat penting untuk kita mengajar anak-anak kita segala-galanya. Sebabkan pada masa itu semuanya diserap seperti sponge. Apa yang kita ajar semuanya akan diserap dengan mudah sekali. Satu lagi, foreign language, bahasa yang lain. Contohnya Mandarin. Saya ajar anak-anak saya bahasa Mandarin ketika mereka berumur 3 tahun lagi. Sebab mereka adalah linguistik. Apa yang mereka ajar, cepat mereka tangkap untuk memahaminya. Jadi banyak benda yang kita boleh ajar. Yang penting kita kena memahami anak-anak kita, memahami personaliti mereka, apakah yang ingin diajar. Semoga mereka akan menjadi manusia yang berjaya pada masa hadapan, insyaAllah. Okey Bella, baca doa Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Adam Noah doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, berpuasa. Come, drink. Yes, drink. Bismillah, bismillah. First I'm gonna drink this. Berpuasa. Bismillah. Okey, macam mana kita nak memupuk anak-anak tu berdikari? Kadang-kadang ibu bapa katakan anak ni terlalu manja, terlalu fragile contohnya, terlalu bergantung kepada ibu bapa ataupun orang lain. Saya berasakan bahawa kita kena mulakan daripada awal lagi, daripada baby lagi. Banyak ibu bapa buat silap bahawa mereka suka dokong anak tu. Bila anak-anak tu menangis, suka dokong daripada bayi lagi. Jadi kerana itulah ibu bapa haruslah berilmu. Pastikan bahawa daripada kecil lagi, baby lagi, jangan dokongkan selalu. Bayi tu merengek, kita tepuk-tepukkan saja. Tepuk-tepuk biar tidur dan sebagainya. Dan apabila mereka berumur 3 tahun contohnya, banyakkan mereka melakukan aktiviti sendiri. Jangan terlalu berada di sisi anak-anak, biarkan mereka bermain sendiri. Dan apabila mereka bermain di luar, apabila mereka jatuh, kan kadang-kadang ibu bapa berlari ke anak-anak, nak pastikan are you okay, adakah anda okey dan sebagainya. Tak mengapa, it's okay. Mereka jatuh, kita tengok daripada jauh. Kalau mereka berasa okey, mereka tak membahayakan, kita biarkan daripada jauh dan anak-anak itu akan bangkit kembali dan ini akan mendidik anak-anak kita supaya lebih kuat, lebih tabah dan juga lebih berdikari. Pada anak-anak yang berumur 7 tahun, 8 tahun contohnya, kita lakukan chores atau rutin-rutin seperti tanggungjawab yang penting seperti basuh pinggan, seperti gosok baju. Jadi amat penting untuk kita mendidik anak-anak kita daripada awal untuk mempersediakan mereka di masa kemudian hari. Daddy, what's he doing? What's he doing? Dr. Noah, what are you doing? Making Adam his head. The heart is not on the head. Lick, 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 lick. Not on my hand. Look, 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 look. Dr. Adam, show where's Noah's heart. Here. Okay. How's the sound like? Lick, 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 lick. Gadget ni ada satu masalah yang besar bukan sahaja kepada saya, kepada seluruh ibu bapa di luar sana. Saya tidak mempercayai gadget kerana gadget ni lebih kepada keburukan daripada kebaikan. Bagi saya, pada anak-anak 10 tahun ke atas barulah kita boleh bagi mereka gadget. Tapi sekarang kita hidup di zaman teknologi di mana anak-anak kita walaupun daripada umur yang kecil harus memiliki gadget. Anak-anak saya sendiri ada laptop sendiri kerana untuk melalui PDPR. 数来又数去，1、
Jadi amat penting untuk kita mengawasi sepenuhnya gadget terhadap anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita ni pandai, dia buat PDPR tapi mata dia kat sana, tapi dia sambil tu dia tengah melayari internet dan sebagainya. Ini adalah sungguh berbahaya kepada anak-anak kita. Jadi pastikan selepas mereka PDPR kita ambil kembali gadget tersebut dan gunakan untuk keesokan hari. Kerana gadget boleh memudaratkan, lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Kita harus awasi sepenuh dan sepanjang masa. Walau bagaimanapun ada banyak kebaikan gadget kerana semua maklumat adalah at the fingertips tapi bergantung kepada ibu bapa bagaimana ibu bapa memahami tanggungjawab anak-anak sendiri. Dah, wajah dah. Okey, kan? Pen. Ya. 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 I. Pendek. Ya, i, you. Ya. Panjang. Ya. I. Ya. Okey, Tanwin. Yan. Yin. Yin. Kan? Asal? Ha. Ba. Ada ba pula. Ni apa? Ha. Ni? Ha. Soal? No again. Sekarang anak-anak kita belajar melalui PDPR. Jadi ini memberi kesukaran bukan sahaja kepada ibu bapa tapi lebih kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana persoalannya untuk kita memastikan anak-anak itu lebih fokus, lebih bersaing dalam PDPR? Bagi saya, pertama sekali kita kena pastikan persediaan mental mereka. Jadi setiap hari saya pastikan beritahu kepada anak-anak saya bahawa kita kena bersedia, ini adalah cara baru, ini adalah norma baru dan pastikan mereka terpaksa duduk di depan laptop ataupun papan skrin dan melalui dalam jangka masa yang panjang untuk melalui PDPR. Satu lagi, kalau boleh berada di sisi anak-anak kita. Setengah anak kita tak boleh duduk terlalu lama bergantung pada umur anak-anak. Pada mereka yang berumur 5 tahun, 6 tahun, mereka punya daya fokus adalah terlalu pendek, cuma 40-45 minit sahaja. Jadi bagi saya akan duduk bersama mereka, duduk di sebelah mereka sehingga mereka kepenatan, saya kata it's okay, berhenti seketika dan kita akan sambung kemudian. Dan satu lagi, jangan terlalu stres, jangan terlalu memaksa anak-anak kita sebab anak-anak kita tak biasa dengan pembelajaran PDPR. Ini adalah satu proses yang baru buat mereka sebab mereka kena duduk berjam-jam di depan papan skrin. Jadi jangan paksa mereka, beri galakan pada mereka, berikan semangat pada mereka supaya mereka akan lebih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran PDPR. Papa, not Adam. I just called Noah Yes. because Noah looked a bit See, there's sad. no one. See, there's no one. Look. See. Adakah ini untuk Eng? Yes. Adam, Noah, where are you? What happened to your class? You're not finished yet. Okey, masalah PDPR ni bukan sahaja kepada anak-anak kita tapi lebih kepada ibu bapa. Ramai yang ibu bapa mereka menjadi marah, mereka menjadi rimau singa kepada anak mereka sebab tak biasa melihat anak-anak mereka terlalu lepak ataupun tidak mengikuti proses PDPR. Bagi saya, nasihat kepada ibu bapa di luar sana, pertama sekali anda memerlukan kesabaran yang sangat tinggi sebab kita dah biasa menghantar anak-anak kita ke sekolah, segala-galanya serah anak-anak kepada guru, tapi sekarang ibu bapa sendiri melihat kerenah anak-anak melalui sistem PDPR.
bersabar, kena tenang, jangan marah-marah. Kadang-kadang bila balik dari tempat kerja kita rasa penat sangat sampai kita nak mengaum dan sebagainya. Saya nasihatkan berhenti seketika, tarik nafas, pergi ke bilik yang lain. Kemudian setelah 5 minit bila kita tenang, barulah kita kembali untuk memujuk anak kita untuk meneruskan PDPL. Satu lagi, kita kena faham personality anak-anak kita. Amat penting untuk ibu bapa memahami personality mereka. Pada mereka yang berumur mungkin 10 tahun, 11 tahun, mereka mudah melalui PDPL kerana mereka punya daya fokus adalah lebih tinggi. Contohnya anak saya yang kedua, Natasha, memang suka untuk fokus. Jadi saya faham personality beliau. Saya pastikan bila melalui PDPL selama 20 minit, berhenti seketika dan rehat sekejap, minum air ke, dan kemudian sambung semula. Jadi fahami personality mereka. What are you boys doing? Drawing. I already color one page. Look that. You see? No, you didn't have to color this. See? Do you see? You need to color this. I already color one. Like this. All like this. Color all the way, make it complete, okay? And body straight. Body straight, please. Noah, good. Look at Adam, good. Sometimes I don't like it. Cannot see. Of course you can see. This is teacher Spider-Man. Okay? Jadi nasihat saya kepada semua ibu bapa di luar sana, ingatlah bahawa anak-anak kita begitu kecil, mereka memerlukan bantuan kita, mereka memerlukan pedoman hidup dan sebagainya. Jangan marahkan mereka, berikan penuh kasih sayang buat mereka. Banyakkan bersabar ya, kerana ini semua adalah lumrah untuk anak-anak kita, dan saya yakin kalau kita ada target, kalau kita ada mahu apa yang ingin disampaikan kepada mereka, kalau kita ibu bapa sebagai seorang yang berilmu, kita mampu melahirkan insan yang berjaya, insya-Allah. Anak-anak ni kan sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Jadi kita ni lah sebagai ibu bapa kenalah arif untuk mengenal karakter anak kita masing-masing untuk mereka mencari arah tuju. Dan juga untuk mereka mencapai impian masing-masing. Sebab itulah kita sebagai ibu bapa ni haruslah bersedia, terutama sekali dari segi keuangan. Selain daripada membuka simpanan pendidikan, mungkin anda boleh buat pelaburan dalam akaun Al-Alfa Bank Islam. Sebab yang menariknya, akaun Al-Alfa ni menawarkan peluang untuk anda menang wang tunai dan juga pelbagai hadiah menarik setiap bulan. Manalah tahu orang kata rezeki anak, bolehlah rancang untuk anak kita study overseas. Baiklah, semoga paparan pada hari ini memberi inspirasi dan motivasi kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak dengan lebih berkesan. Janganlah sampai berkerut muka, stres didik anak-anak kan. Sampai di sini saja Reset Mind, Body and Soul bersama Bank Islam. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.